Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alhimna marashida umurina, wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم حصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Dengan rahmat kasih sayang Allah SWT, Allah SWT pilih saya tuan-tuan untuk berada di zaman-zaman fitnah. Kan? Nak kena tengok kamera weh, yang buat kerja gila, yang potong nanti. Ada orang cakap kan, dalam agama ni setiap benda yang dibuat dengan pengorbanan dia ada ganjaran. Apa pun dalam agama kan, korban. Tuan-tuan nak datang masjid tak boleh datang kan? Kalau datang masjid kita bawa orang tua ni kan, tak boleh masuk. Tak bawa sejadah tak boleh masuk. Betul? Pengorbanan. Kalau kita nak bincang, kalau kita tengok setiap benda yang kita buat tentang agama, Allah SWT pengorbanan tu Allah SWT bayar. Allah SWT bayar. Bayar macam mana? Wallahualam. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, surah Ali Imran, di Arab sikit kan? Surah tu cerita tentang apa? Keluarga Imran. Apa dia punya maksud dekat dalam tu? Tuan-tuan, ada Ustaz Ismail ada mengajar, tuan-tuan pula dah, Ustaz Ismail ada mengajar kitab tafsir kan, dulu kat Masjid Lama kan. Kalau tuan-tuan tengok apa maksud surah Imran itu, maksudnya apa? Pengorbanan keluarga Imran. Dia nak lahir, dia niat supaya apa? Supaya bayi yang lahir, bayi itu akan menjaga Baitul Maqdis. Kalau bayi lelaki lahir akan jaga Baitul Maqdis. Tapi yang lahir itu siapa? Maryam. Bukan bayi lelaki. Tapi Allah SWT sampai tak ajak dia? Sampai. Lahirnya Maryam, lahir daripada Maryam tu lahirnya Nabi Isa telah menjaga Baitul Maqdis. Pasal itu dalam setiap pengorbanan, dan ulama-ulama dalam Malaysia ni ada 14 orang kan. Dulu tuan-tuan ada fikirkan, ada orang cakap masalah yoga. Ada tak senaman yoga dia kata haram? Orang-orang yang Allah masyamat, orang-orang yang duduk dalam agama ni faham apa senaman yoga. Kita pernah senaman benda gitu, duduk 2 jam kan yoga kan. Kita tak tahu. Orang agama kan, dia buat apa? Dia panggil orang. Siapa yang biasa senaman? Contoh misal Buddha dalam benda ni masalah samian, dia panggil. Ni untuk apa? Ni sebab apa? Ni sebab apa? Sebab itulah senaman ini diharamkan. Sebab apa? Tak tahu. Sama juga dalam masalah kesihatan. Kan? Kalau kita kata kadang-kadang setengah-setengah ulama dalam Malaysia ni kata apa? Semua kena tipu dengan Dajjal. Habis 14 orang tu, mufti 14 orang setiap negeri tu kena tipu dengan Dajjal apa? Habis tu kita tolak tepi lah kejap. Apa benda nama ni? Ulama-ulama Malaysia kan. Kita tengok azhar, kita tengok Masjidil Haram. Macam mana keadaan semayang? Apa yang kita nak bincang dalam perkara ni tuan? Setiap benda, kalau dalam masalah fiqah, setiap benda yang berlaku ada sebab mendatang. Benda tu berubah. Betul? Benda tu berubah. Contoh kan, orang tu musafir, dia ada choice, dia ada pilihan. Dia boleh semayang
Jamaah kasar. Orang tu tak boleh sembahyang di, ada pilihan tak? Ada pilihan. Kan? Kadang kita nak cakap, "Oi, tak boleh ni, kena sembahyang sujud, dahi kena duduk kat dahi." Tak. Sebab apa? Sebab dia bukan tahu macam mana sembahyang tu, macam dia sakit tu, dia pernah Allah SWT bagi ujian pada dia, dia nak kena sembahyang, cara macam mana sakit lah. Sama juga dalam masalah situasi kita sekarang, nak masuk masjid kena pakai ni, Pak Long ni. Tak pakai binatang ni tak boleh masuk. Tak ada sejadah tak boleh masuk. Saya pergi masjid Pejanan 9 kot. Tutup muka kan, depan. Kau tak kenal aku ustaz kot. Kenal lah, tak bawa ni. Tak bawa sejadah. Dia kata tak apa. Keluar. Nak buat macam mana? Sebab apa? Dah memang macam itu. Ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh ulama-ulama. Sebab apa? Ulama-ulama telah panggil KKM, bincang apa semua. Bukan suka-suka nak buat keluar macam itu. Kita pula nak cakap apa? Ini fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal bila tuan-tuan? Bila keluar ni Dajjal. Ini fitnah akhir zaman. Untung kita hari ni masjid buka. Dibuat masjid tutup terus. Nak kata apa? Jadi hari ni kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena taat, dengar taat. Setiap apa yang Allah SWT bagi ujian itu ada hikmahnya yang kita tak faham. Okey. Itu lain, bab lain tak ni. Bab lain ni. Dua tu sebelum PKP kita ada bincang masalah iman dan kepentingan membantu masyarakat. Iman kita dah bincang. 2 bulan lepas kot. 2 bulan lepas ke bulan lepas iman kita dah bincang. Masalah iman ni masalah yang sangat penting. Dan kemudian masalah apa? Masalah masyarakat. Penting tak masyarakat? Masyarakat sangat penting. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran surah nombor 1. Allah SWT kata apa? Kita tengok dalam surah tu, domir, kata ganti nama yang dipakai dalam surah tu. Kata ganti nama apa? Kata ganti nama na. Kami. Surah pertama dalam Al-Quran Fatihah. Bukan Baqarah, Fatihah. Bila Fatihah, cuba kita tengok kata ganti nama. Maksudnya apa? Iyyaka na'budu. Nun tu maksudnya apa? Kami menyembah. Ihdinas siratal, iyyaka nun tu. Kata ganti nama itu kepada kami. Kami tu maksudnya apa? Ramai lah. Saya dah bincang sebelum ni. Kalau imam baca kunut Allahumma hdini, yang belakang nak amin tak? Yang belakang tak amin lah. Kau baca seseorang memang kena penendang lah jawabnya. Kita tukang amin kat belakang. Allahumma hdini, Allah doa untuk aku ni seorang. Kita kat belakang nak doa tak, kita tak apa? Kita tak aminkan. Bincang dalam masalah surah Fatihah ni, kata ganti nama dia sebagai kami, semayang seorang ke, semayang ramai ke, itu baca. Dan di sini menunjukkan simbolnya apa? Simboliknya apa? Simbolik ini menunjukkan apa? Kita kena duduk dalam masyarakat. Dan di sini bincangkan apa? Kepentingan membantu masyarakat. Ada 2 perkara hadis yang kita dengar tadi. Ada 2 perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya, iaitu iman kepada Allah SWT dan membuat atau memberi manfaat kepada kaum muslimin. Kadang-kadang kita duduk satu taman, ni kita nak bagi saya bincang satu rule yang mana mudah untuk kita duduk masyarakat. Contoh, saya dah bincang dengan tuan-tuan sebelum ni. Dalam ni lah, dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni lah. Biasa, tak biasa mengajar di alam maya. Biasa mengajar di maya karin ni. Dalam masyarakat, orang semua berbeza. Betul? Ada yang apa nama Allah Muhammad, ada yang macam ini, ada yang macam ini, ada yang macam ini. Tak ada seorang yang sama. Allah SWT ni dia maha adil. Tuan-tuan, anak-anak kita pun sekolah. Ada 8 kelas kot sekolah anak saya. Dia satu tu ada 8 kelas. Darjah 6 ada 5 kelas. Sebab apa dia buat macam tu?
bijak, cemerlang, tak apa benda lagi. Yang last sekali tak adalah dia kata kelas sekali tu bingai. Yang last sekali tak apa benda nama kelas dia tahu. 6. Mana katanya apa? Tingkatan tu ada. Sebab apa? Sebab Allah SWT jadi semua manusia tak sama. Ada yang pandai. Kan? Kalau semua Allah SWT jadi pandai, tak ada orang kucing sampah. Semua nak saing dia. Tak ada orang kerja sapu sampah. Tak ada orang buat kerja berat-berat. Semua kerja nak saing dia. Kan? Sebab apa Allah SWT jadikan itu? Supaya kita yang duduk atas ni fikir yang bawah. Okey. Sama juga dalam masyarakat. Kan Allah SWT jadikan macam mana? Jadi semua berbeza. Tuan-tuan kita duduk suami isteri pun berbeza. Kan? Bini kita tak suka macam mana kita suka. Kita pula tak suka macam mana bini kita suka. Ada yang sama. Biasanya Allah SWT jadikan kalau perempuan suami dia senyap je kan. Cuba tengok bini macam mana. Betul tak? Bini dia mesti riuh gila. Tapi kalau bini dia senyap je kan. Cuba tengok laki dia macam mana. Laki dia mesti mulut lebih ni. Mulut satu tapi lebih lah. Payah. Ada saya jumpa dua-dua sama cakap. Tak tahu kat rumah siapa yang nak dengar, siapa yang nak bercakap ni. Ada jumpa dah. Sama-sama naik. Apa yang kita nak bincang tuan-tuan? Allah SWT tu maha adil. Jadi hari ni kita nak duduk dalam masyarakat tu, kita nak kena duduk macam mana? Nombor satu, sangka baik. Selagi ada ruang untuk sangka baik, sangka baik. Kalau dah tak ada ruang sangka baik, sangka buruk lah nak buat macam mana. Dan dalam masyarakat ni tuan-tuan, kita kena letak dia satu rule, senang faham, senang, mudah. Dia ada dua, satu takwa, satu fatwa. Kita letak diri kita takwa, kita letak kat orang fatwa. Saya dah bincang dah sebelum ni, betul? Pandai-pandailah korang kat kan. Kita letak kat diri kita takwa, kita letak kat orang fatwa. Maksudnya apa? Orang datang, dia datang sembahyang pakai seluar jin. Seluar jin pakai t-shirt. Maksudnya apa? Ni berlaku kes kat sini ni, bukan jauh ni, seberang. Kawan tu datang pakai topi. Datang sembahyang pakai topi. Dia duduk sebelah Bilal tu, dia buka topi, dia letak dah kat takbir. Duduk sebelah belakang imam lah kalau sebelah Bilal. Bilal pun sound, kau ni nak jumpa Allah pun pakai topi. Kawan tu pakai topi balik keluar. Sebab apa? Sebab kita meletakkan takwa itu pada orang. Ini kita kena letak takwa tu pada diri kita. Dan kita letak fatwa pada orang. Fatwa tu maksudnya apa? Dia tutup aurat. Selesai masalah. Jangan cerita kalau dia datang tu pakai boxer. Datang sembahyang pakai boxer. Yang itu 4 pintu tu dah kena terajang lah. Datang pakai boxer. Mana kata apa? Dia terkeluar daripada garisan fatwa. Tapi selagi dia duduk dalam garisan fatwa, mana kata apa? Dia datang sembahyang pakai seluar jin, pakai t-shirt, tapi dia tutup aurat. Selesai masalah, biar datang. Tapi kalau kita yang pakai jubah, kita datang pakai jubah, kita pun cakap apa ni? Pakai seluar jin. Apa ustaz pakai seluar jin? Contoh. Apa ustaz pakai seluar jin? Dia tutup aurat tak? Tutup aurat, selesai. Kalau kita letak undang-undang ini dalam masyarakat, kita boleh hidup aman damai. Masalah besar kita apa? Kita cari salah orang, itu masalah besar. Pasal itu hari ini tuan-tuan, Allah SWT pilih kita untuk mengimarahkan rumah Allah SWT, satu nikmat ganjaran yang sangat besar. Ada orang yang mana rumah dekat gila rumah dia dengan masjid, tak dapat datang semayang, tak pernah datang. Bukan taman pasir putih ni, taman pasir hitam. Kadang-kadang rumah dekat, jalan kaki sampai, tak sampai. Sebab apa? Bukan pilihan. Dan dari sini tuan-tuan, segala benda kebaikan yang kita buat, satu benda yang kita kena ingat, pilihan Allah SWT. Pilihan Allah SWT, bukan keupayaan, bukan kebolehan, bukan. Kalau kita nak bincang masalah kebolehan, orang lain lebih boleh daripada kita. Ada orang sakit, boleh datang masjid, sembahyang atas kursi. Yang sihat, segar, bugar, tak boleh datang. Sebab apa? Sebab ini adalah pilihan Allah SWT.
Kalau kita letak benda ini dalam masyarakat, kita akan hidup aman damai. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat macam mana. Orang putih panggil so sweet. Bergurau. Satu ketika Allahumma salli. Siapa nama sahabat ni tahu? Abdullah bin Maktum. Dia nak terkencing. Lepas tu dia tanya orang kat pasar. Dek, mana ni nak masuk jamban ni? Nak terkencing sangat ni. Dah duduk pucuk lah. Datang satu orang, sahabat juga. Sahabat ni kelakar sikit. Dia datang sahabat ni. Okey cik, jom. Kita kencing kat sini. Dia kencing kat tengah-tengah kedai. Dia buta, dia kan nampak. Dia buka-buka, dia kencing. Datang orang tegur. Ji, kenapa kencing kat sini Ji? Kat mana ni? Tengah-tengah kedai. Mamat yang tarik dia tu dah belah lah. Sahabat ni saya lupa nama. Sahabat saya memang sahabat ni kelakar. Lepas tu bila jumpa kat dalam masjid lah, sahabat ni juga. Cik, dia orang dialog dia dengan orang tu. Cik nak tahu siapa yang bawa cik kencing tengah-tengah kedai tu? Tak tahu. Okey, saya bawa cik sampai kat orang tu, saya kata ketuk. Dia pun bawa Abdullah Maktum pergi dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengah duduk dengan kiblat. Dia pergi kat belakang Sayyidina Umar. Abdullah Maktum bawa tongkat dia. Ketuk cik. Orang tu, Abdullah Maktum pun ketuk kepala Sayyidina Umar. Ketuk darah. Dan Sayyidina Umar pun tengok apa hal kepala kena ketuk pula. Dia tahu dari belakang, apa benda yang kau ketuk kepala aku ni? Dan peristiwa ini diceritakan pada Nabi SAW. Nabi SAW tersenyum nampak gusi. Maksudnya apa tuan-tuan? Macam mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat? Nabi SAW dengan Allah Muhammad, Ikrimah bin Abi Jahal, Nabi SAW dengan Bilal radhiyallahu anhu. Semua berbeza. Macam mana Nabi SAW dengan cucunya, macam mana Nabi SAW dengan isteri-isterinya. Semua dalam situasi-situasi yang berbeza. Nabi SAW dengan Ikrimah bin Abi Jahal, semua orang selepas Fatul Mekah, semua orang sakit hati dengan Ikrimah. Siapa dia? Anak Abu Jahal. Siapa tak sakit hati? Sebab korang lah kita orang kena keluar Mekah. Ikrimah masuk kat tempat Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat semua nak keluar pedang. Ikrimah ni lelaki, bukan perempuan. Dan masuk Ikrimah tu, Nabi SAW panggil. Nabi SAW ambil lidah dia. Dia ambil, dia bentang kat sebelah, dia panggil. Mai duduk sini. Ikrimah pun masuk, duduk. Semua sahabat terpegun. Oleh kerana akhlak itu, Ikrimah ni masuk Islam. Sayyidina Umar kata apa? Aku punya rapat dengan Nabi, aku tak pernah duduk lagi atas kain tu. Ni Ikrimah ni dia boleh duduk. Aku punya baik dengan Nabi, aku tak pernah duduk lagi atas kain ni. Tapi Ikrimah ni boleh duduk. Apa kita nak bincang tuan-tuan? Akhlak. Pasal tu dalam masyarakat, apa yang perlu kita buat? Nombor satu, sangka baik. Selagi ada ruang sangka baik, sangka baik. Tapi kalau dah tak ada ruang sangka baik, tegurlah. Tu je lah. Pasal tu dia bincang dalam ni apa? Memberi manfaat kepada kaum muslimin. Kita kadang-kadang dalam masyarakat kita ada orang-orang yang mana kalau dia tak ada, rasa hilang. Betul? Dalam masyarakat kita kan kadang-kadang dia tak ada dah orang tua ni, dah meninggal. Rasa kehilangan tu ada. Ada setengah-setengahnya kalau ada sakit kepala. Kalau ada orang tua ni, kadang-kadang kan dengan duduk, contoh biasanya benda ni berlaku hari korban. Bila tengok orang, siap, kau jaga daging kau, daging hilang ni. Ada. Bukan kat sini ni, kat tempat lain. Bila tengok orang ni kata, jaga daging hilang ni. Sebab apa? Kita nak kena jadi macam ni. Kita kena jadi macam mana? Macam mana? Maksudnya kat sini bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya apa? Bukan semestinya jadi ustaz. Kadang-kadang jadi pomen. Manfaat tak untuk orang lain. Pagi-pagi tak boleh start kita. Babe, kita aku tak boleh start ni, datang. Starter ni, ketuk-ketuk, boleh hidup. Manfaat tak? Manfaat. Dan perkara ini yang nak ada pada dalam diri kita. Nombor satu, kita kena letak apa dalam mental kita apa? Mentaliti kita kena letak apa? Sangka baik dengan orang. Jangan sangka buruk. Selagi ada ruang sangka baik, sangka baik. Dan benda ni beratlah untuk kita.
berat untuk kita. Okey. Katanya setengah jam macam ni. Lagi 7 minit. Nabi SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan tidak berniat menganiaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia lakukan. Niat bangun-bangun tu untuk tak anyaya orang. Ni bangun-bangun dah fikir macam mana nak untung. Bangun-bangun dah fikir macam mana. Saya dengar orang cakap, saya tak tahu ya ke tidak. Cina fikir-fikir dia bangun-bangun, dia kata apa? Hari ni nak tipu siapa? Saya dengar, saya tak tahu ya ke tidak. Ada orang cakap dengan saya. Cina. Tapi bukan Mahanib. Dia fikir-fikir macam mana. Di sini Nabi SAW kata apa? Barang siapa bangun di pagi hari dengan tidak berniat menganiaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dilakukan. Dan barang siapa bangun di pagi hari dengan niat menolong orang yang dianiaya dan mencukupi keperluan orang Islam, maka memperolehi pahala seperti mana haji yang mabrur. Okey tuan-tuan, saya tutup tuan-tuan dengan satu kisah. Kisah ni biasa tuan-tuan dengar kot, saya tak tahu biasa tak biasa. Nanti kita sambung ni. Bila entah. Tuan-tuan dengan satu kisah, kita sambung nanti. Bila tak tahu bila. Dia jangan macam ni. Jom kat ni jadi. Zaman Allahumma selamat Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih, zaman Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih ni raja. Kita tak payah cerita lah sebelum tu. Apa jatuhnya kota Konstantinopel, apa benda semua tak payah cerita. Kita bincang Sultan Al-Fatih ni dah menjadi raja. Sultan Al-Fatih pun atau bawah ni, saya lupa. Satu hari dia jalan. Dia jalan dekat dalam kota dia. Raja jalan dalam kota, dia tak bawa guard lah. Tak bawa guard, jalan sampai tengah-tengah kota. Lepas tu dia tengok ada satu orang tua mati. Di tangannya ada botol arak. Di tangannya ada botol arak. Semua orang kat situ tengok je, tak nak settlekan. Dan Sultan Al-Fatih pun cakap apa? Kenapa kau tak settlekan jenazah ni, mayat ni? Kenapa kau tak selesaikan jenazah ni? Maka orang-orang kampung tu kata apa? Kita tak nak selesaikan jenazah ni. Sebab apa? Dia adalah pemabuk dan dia adalah penzina. Okey, tak apa. Kalau kau tak selesaikan tak apa. Kau tunjuk ke aku mana rumah dia. Maka Sultan Al-Fatih pun dengan khadam dia angkat sampai depan pintu rumah. Bila sampai ke depan pintu rumah, isteri dia buka pintu, isteri dia menangis. Kan aku dah cakap, orang kampung takkan semayangkan kau, takkan uruskan jenazah kau. Jadi Sultan Al-Fatih pun terkejut. Kenapa kau cakap macam itu? Suami aku ni orang yang soleh. Dan Sultan Al-Fatih cakap apa? Macam mana kau cakap soleh? Sedangkan dia mati, di tangan dia ada botol arak. Dan isterinya pun menceritakan, suami aku ni peniaga. Bila dia ada keuntungan, setiap keuntungan dia hari ni, apa dia buat? Dia akan beli arak. Dia beli arak dan kemudian dia akan tuang arak dalam lubang jamban. Dia tak minum pun, dia tuang. Dan kemudian dia kata apa? Hari ni tak ada orang mabuk. Dan besok, keuntungan besok dia berniaga, dia ambil, kemudian dia pergilah rumah pelacur. Kat sini lorong Dobi kot, kat Johor ni. Contoh. Dia pergi, dia kata apa? Berapa orang ada? 20 orang. Okey, aku booking 20 orang. Tutup. Dan dia balik rumah, dia cakap apa? Hari ni tidak ada orang berzina. Bertahun dia buat benda ni sehingga orang kampung kata apa? Dia ni pemabuk dengan penzina. Dan tidak ada satu orang pun yang menyelesaikan jenazah dia. Dan aku dah cakap dengan suami aku. Isteri dia cakap apa? Aku dah cakap dengan suami aku. Satu hari kau mati, orang kampung ni takkan semayangkan kau. Dan suami aku cakap apa? Orang kampung ni tak semayangkan aku, khalifah akan semayangkan aku. Dan Muhammad Sultan Fatih pun keluar air mata. Kau kenal aku siapa? Aku tak kenal. Aku adalah khalifah. Apa yang kita nak bincang dalam perkara ini tuan-tuan? Kadang-kadang orang dia nak mencapaikan ketakwaan dalam diri dia, di luar daripada fikiran. Kalau kita fikir cerita ni cerita betul lah. Dalam kitab tu dah lama tak sebut, lupa pula dah. Apa benda? Safhah, lembaran-lembaran sufi. Dia ada 2 jilid kitab ni dalam bahasa Arab.
Dia menceritakan macam mana kisah-kisah orang sufi, orang-orang soleh nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Kita ni rasa nak dekatkan diri dengan Allah SWT, kita buat apa? Ibadat. Betul? Kita rasa nak ibadat tu apa dia? Datang masjid, pegang tasbih, baca Quran. Itu ibadat lah. Tapi ada orang yang mana dia luar, dia fikir daripada luar. Takwa yang dia cari macam mana? Dia macam mana menyenangkan orang lain. Pasal tu kita bincang dalam perkara ni apa? Masyarakat. Pasal kita bincang dalam perkara ni masyarakat. Kalau kita nak bincang dalam masyarakat, kita hari ni kenyang, orang sebelah kebuluh, kan? Orang sebelah ni kebuluh, kan? Dia akan dakwa kita ke akhirat. Ada satu cerita lagi ni. Tapi dah setengah jam kan, kejap lagi bateri habis. Maka wallahu alam, kita sambung nanti akan datang episod yang kedua dalam pengajian kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, kurang baik daripada kelemahan saya. Semoga apa yang saya cakap saya dapat buat dulu, apa yang kita dengar kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu ala sayyidina Muhammadin rasulillah ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illallahul karimul azim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.